Baik, demikian tadi kenyataan bersama oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Presiden Turki secara langsung dari Ankara, Turki. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Berita perdana edisi Khamis 7 Julai 2022. Saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Larendra Fiona Beratmaikan. Saudara, berikut paparan utama malam ini. Malaysia, Turki sepakat tingkatkan kerjasama ke tahap perkongsian strategik komprehensif. Bekalan dan harga ayam kini stabil, mekanisme dicari turunkan harga minyak masak berbotol. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menerima sambutan rasmi Kerajaan Turki di Istana Presiden Ankara. Ketibaan beliau disambut Presiden Recep Tayyip Erdogan pada 12.30 tengah hari waktu tempatan. Sebaik tiba, lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan diikuti tembakan meriam 21 das. Perdana Menteri seterusnya memeriksa kawalan kehormat Angkatan Tentera Turki sebelum diperkenalkan kepada barisan ahli Kabinet Republik itu. Kedua-dua pemimpin kemudian mengadakan perbincangan empat mata dan mesyuarat rasmi antara delegasi Malaysia dan Turki. Ini merupakan pertemuan sulung Datuk Seri Ismail Sabri dan Erdogan. Sebelum ke Istana Presiden, Perdana Menteri melawat memorial Presiden pertama Turki Mustafa Kemal Atatürk di Anıtkabir, Ankara. Perbincangan yang produktif dan membuahkan hasil yang memperangsangkan. Menurut Perdana Menteri, ia bertepatan dengan usaha memperkukuh serta meningkatkan hubungan dan kerjasama Malaysia-Turki ke tahap lebih komprehensif dan strategik menerusi sidang media sebentar tadi. Ya, tahun ini merupakan ulang tahun ke-58 hubungan diplomatik kedua-dua negara. Hani Muhili melaporkan dari Ankara. Sebaik tiba disambut Presiden Erdogan, Perdana Menteri memeriksa kawalan kehormat sebelum kedua-dua pemimpin mengadakan pertemuan empat mata selama sejam. 7 MOU kemudiannya disaksikan oleh kedua-dua pemimpin, antaranya MOU yang ditandatangani antara Kementerian Komunikasi dan Multimedia bersama Pengarah Komunikasi Turki serta Siltera Tuya. Pertemuan tadi adalah pertemuan sulung kedua-dua pemimpin. Isu keselamatan makanan kian meruncing akibat daripada pandemik COVID-19, malah kini menjadi semakin kritikal ekoran konflik di Ukraine. Jadi dalam konteks ini, Malaysia dan Turki bersetuju untuk bekerjasama bagi memastikan rantaian bekalan makanan sentiasa mencukupi dan stabil. Antara langkah segera bagi mendepani isu itu, Malaysia dan Turki akan meningkatkan perdagangan produk makanan dan akan terus menjalinkan kerjasama yang meliputi perkongsian maklumat serta pengalaman. Pada masa sama, Malaysia dan Turki juga akan memperkasakan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam sektor makanan. Ini bagi meningkatkan keupayaan untuk menghasilkan sumber makanan dan kelangsungan sekuriti makanan untuk berada pada tahap yang stabil. Kerjasama strategik Malaysia-Turki ini merupakan langkah signifikan kedua-dua negara dalam menyokong usaha masyarakat antarabangsa ke arah membina ketahanan rantaian bekalan makanan global. Dalam aspek perdagangan, kedua-dua negara kini berada dalam pusingan akhir perluasan skop Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Turki yang meliputi bidang baharu seperti pelaburan, perkhidmatan dan e-dagang. Pada masa ini, pelaburan utama Malaysia di sini meliputi sektor kesihatan, tenaga dan juga sebagai pengendali operasi lapangan terbang. Pengurusan lapangan terbang antarabangsa Istanbul Sabiha Gökçen oleh MAHB adalah bukti kejayaan syarikat Malaysia di Republik ini. Turut dibincangkan adalah potensi untuk Turki meningkatkan import minyak sawit Malaysia. Turki merupakan hub pembuatan produk berasaskan sawit untuk pasaran benua Eropah dan Asia Tengah.
Malaysia dan Turki berpendapat berhubung sokongan berterusan kepada perjuangan Palestin. Mereka sependapat Malaysia menghargai pendirian dan usaha Turki dalam membela rakyat Palestin. Jadi kedua-dua negara bersama akan terus menyelaras usaha ke arah menamatkan pendudukan rejim Zionis dan merealisasikan Palestin sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Hani Muhili, Ankara, RTM. Baik, sementara itu industri aeroangkasa Turki TAI berharap penumbuhan kilang pengeluaran dan pemasangan produk aeroangkasanya dapat direalisasikan di Malaysia tahun depan. Ia sekaligus menjadikan Malaysia sebagai pangkalan Asia Pasifiknya. Beberapa lokasi telah dikenal pasti namun belum dimuktamadkan. Antara produk yang dirancang untuk dihasilkan di Malaysia ialah kenderaan udara tanpa pemandu ANCA yang dibangunkan tempatan, pesawat latihan, helikopter Gokbe dan jet serangan ringan Hurjet yang dijangka akan diperkenalkan tahun depan. Menyedari dasar kerajaan Malaysia dalam aeroangkasa, Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TAI, Profesor Tamil Kotil percaya syarikat itu boleh menyokong industri aeroangkasa negara dengan pengalamannya. Justru Profesor Tamil yang juga bekas Ketua Pegawai Eksekutif Turkish Airlines berkata TAI mahu bekerjasama dengan syarikat Malaysia untuk membuka kilangnya. My president telling us you need to support the country like Malaysia, and what we are building, if we share our knowledge, actually we using your engineer to increase our knowledge. This is the win-to-win. So we are very open. Of course, in order to start production, we need to have some business in Malaysia. That's natural. And inshallah, we're waiting. And when we come to Malaysia, and for the production, you will see that the background IP we're bringing is very valuable. TAI telah membuka pejabat di Cyberjaya akhir tahun lepas. Pengerusi bersama Industri Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi MITE, Tan Sri Ahmad Tajuddin Ali berkata, mereka bekerjasama rapat dengan TAI untuk memindahkan teknologi aeroangkasa dari Turki ke Malaysia. Kita di MITE kita memang menekankan untuk menggunakan peluang di mana pihak kerajaan untuk keperluan pertahanan negara dan sebagainya untuk membeli barang-barang dari luar. Tetapi kalau kita terus membeli saja sampai bila? Tapi dengan menggaitkan dengan pemindahan teknologi dan di mana pihak pembekal bersedia untuk datang ke Malaysia untuk membangunkan kilang dan sebagainya, akan membolehkan kita mencapai membangunkan teknologi sendiri dan harapnya di masa depan kita tak bergantung lagi kepada pihak-pihak luar. TAI yang kini melatih 20 jurutera Malaysia di pejabatnya di Cyberjaya mahu menambah 100 lagi jurutera menjelang akhir tahun ini. Baik, kita beralih ke perkembangan lain. Bekalan dan harga ayam di pasaran kini stabil. Untuk memastikan ia kekal stabil, pengusaha peternakan ayam secara kecil dan sederhana dibenar untuk menerima bayaran pendahuluan subsidi harga ayam. Pengerusi Pasukan Jihad Tangani Inflasi Tan Sri Anwar Musa memaklumkan semakan yang dibuat pasukan penguat kuasa mengesahkan ayam dijual pada harga siling. Malah terdapat penjual ayam yang menjual dengan harga jauh lebih rendah. Kita akan terus memastikan bekalan ayam distabilkan dan cukup serta proses untuk menyampaikan bantuan subsidi yang sedang dilaksanakan ini dapat dijalankan dengan berkesan. Bagi memastikan bekalan ayam berjaya distabilkan, kerajaan turut menambah pusat penyembelihan dan loji pemprosesan di luar negara yang sebelum ini terhad di Thailand dan China. Keseluruhan ekosistem pengeluaran ayam juga diteliti dan pemantauan dibuat secara berterusan untuk memastikan sistem bekalan ayam negara terkawal. Beliau menyatakannya dalam sidang media Pasukan Khas Jihad Tangani Inflasi di Putrajaya.
Tan Sri Anwar juga menyatakan komitmen kerajaan untuk memastikan harga minyak masak berbotol di pasaran dapat diturunkan apabila harga komoditi sawit menunjukkan penurunan. Mekanisme bagi menurunkan harga runcit minyak masak berbotol bakal dikaji agensi berkaitan yang turut melibatkan pihak pengilang. Kita akan pantau kadar sebenar harga sawit dalam masa yang terdekat. Dan apabila kadar itu turun lebih rendah daripada threshold yang berkenaan, hendaklah ada komitmen di peringkat pengilang dan retailers untuk menurunkan harga minyak yang dijual. Adalah tidak adil harga itu telah dinaikkan atas alasan harga minyak yang naik tinggi baru-baru ini, dan apabila harga minyak turun, harga di peringkat retail tidak turut diturunkan. Bagi membentras ketirisan barang subsidi, terutamanya minyak masak, OP bersepadu di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan terus diperhebat. Operasi akan mendapat kerjasama agensi penguatkuasaan lain termasuk pemantauan di sempadan negara melibatkan Sabah, Sarawak, Kedah dan Kelantan. Sehingga kini 1.5 juta ringgit telah berjaya dirampas, membabitkan 61 kes termasuk individu dan peniaga di Sabah, Sarawak, Kedah dan Kelantan. Kita juga akan mengutip maklumat-maklumat secara lebih mendalam lagi tentang sekiranya masih lagi juga berlaku pengilang-pengilang yang sengaja meneruskan atau turut terlibat dengan kegiatan-kegiatan terutamanya penyeludupan dan menjual minyak-minyak masak bersubsidi secara pukal bagi tujuan yang lain daripada dasar yang ditetapkan, iaitu membekalkan minyak bersubsidi kepada kumpulan ataupun kepada sektor kegunaan domestik. Tan Sri Anwar turut memaklumkan program jualan keluarga Malaysia akan dilaksana pada skala yang lebih besar dan menyeluruh. Langkah itu bagi membolehkan lebih banyak barangan dijual dan disertai lebih banyak premis. Sehingga kini 12 juta ringgit daripada 100 juta peruntukan telah dibelanjakan bagi melaksanakan program tersebut. Satu kaedah yang diperbaharui yang akan melibatkan kerjasama penuh beberapa premis supermarket dan kedai-kedai yang terpilih, dan bukan hanya terhad kepada beberapa barangan-barangan tertentu yang akan dijual dengan harga lebih murah, tetapi dengan kerjasama tuan punya supermarket dan sebagainya untuk mereka menyenaraikan mungkin ada barang-barang lain yang boleh dijual dengan harga yang lebih murah, maka sudut-sudut ataupun sale corner ataupun sudut-sudut jualan murah keluarga Malaysia akan diwujudkan di seluruh negara, di semua kawasan-kawasan Dewan Undangan Negeri, kawasan Parlimen dan sebagainya secara besar-besaran. Inisiatif itu bakal dilaksanakan dalam tempoh terdekat secara berterusan di premis atau pasar raya terpilih. Pasukan khas Jihad Tangani Inflasi juga meminta Bank Negara Malaysia BNM dan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM untuk memberi penjelasan berhubung justifikasi kenaikan kadar dasar semalaman OPR kepada rakyat. Penjelasan membolehkan orang ramai memahami justifikasi sesuatu tindakan tertentu diambil. Saya harap kita semua dapat memahami bahawasanya badan yang menentukan kadar faedah itu adalah satu badan yang bebas. Mereka mempunyai alasan-alasan dan sebab-sebab yang tertentu, tetapi mereka juga perlu membuat penjelasan-penjelasan agar orang ramai dapat memahami justifikasi kenapa tindakan tertentu diambil oleh bank negara dan sebagainya.
kefahaman yang sewajarnya hendaklah disampaikan kepada orang ramai. Ekosistem marin termasuk terumbu karang, rumput laut dan hutan bakau adalah amat penting dan memberi sumbangan dalam kemakmuran ekonomi, sosial dan alam sekitar. Nilai ekonomi yang boleh dijana daripada pemeliharaan ekosistem marin di taman laut adalah 8.7 bilion ringgit Malaysia setahun. Bersama-sama kita lindungi dan memelihara kelestariannya. Jadilah pengunjung kawasan taman laut yang bertanggungjawab dengan mematuhi peraturan yang ditetapkan. Sertai aktiviti sukarelawan dan menyokong usaha pemeliharaan ekosistem marin. Kurangkan penggunaan plastik sekali guna. Peka dan menghargai kepentingan hidupan laut dan ekosistemnya. Amalkan penggunaan teknologi hijau. Lupuskan peralatan rumah dan bahan berbahaya dengan kaedah yang betul. Gunakan baju organik dan mesra alam serta tingkatkan pengetahuan mengenai ekosistem marin. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Pada tahun ini, sambutan bukan hanya bersifat majlis-majlis besar yang dilaksanakan di peringkat nasional, tetapi kita ingin melihat ada suatu pembaharuan dalam kita menyambut Hari Kebangsaan, yakni sambutan yang melibatkan komuniti dan keluarga. Bukan hanya peristiwa ataupun event yang dianjurkan di peringkat nasional, tetapi kita ingin melihat ada penyertaan yang bertambah di peringkat keluarga dan komuniti di seluruh negara. Keluarga Malaysia. Institusi kewangan menyemak kadar asas BR dan kadar pinjaman asas BLR berikutan pengumuman kenaikan kadar dasar semalaman OPR semalam. Maybank dilihat akan meningkatkan BR dan BLR sebanyak 25 mata asas berkuat kuasa esok. Maybank melalui kenyataan berkata BR dinaikkan daripada 2.00 kepada 2.25% setahun, manakala kadar BLR akan dilaras daripada 5.65 kepada 5.9% tahun. Manakala CIMB Bank Berhad dan CIMB Islamic Bank akan menaikkan kadar asas dan kadar deposit tetap, kadar pendapatan pulangan tetap akaun I sebanyak 25 mata asas berkuat kuasa 13 Julai 2022. Selain itu, RHB Banking Group akan menyemak BR dan BLR sebanyak 25 mata asas berkuat kuasa 13 Julai ini. Bank itu akan menaikkan BR daripada 2.75% kepada 3.00% setahun dan akan turut menyemak semula BLR dan BFR daripada 5.7% kepada 5.95% setahun. Kadar pengangguran negara terus berkurang kepada 637,700 individu yang merekodkan 3.9% Mei lepas. Pada tempoh itu, pemulihan pasaran buruh terus stabil seiring pengoperasian penuh kesemua aktiviti ekonomi. Kenyataan Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menyatakan aktiviti ekonomi yang menggalakkan mendorong lebih banyak permintaan terhadap barang dan perkhidmatan. Pasaran buruh juga dilihat semakin berkembang susulan lebih banyak permintaan dan penawaran buruh berlaku dalam pasaran. Justru kedudukan tenaga buruh pada bulan itu kekal kukuh dengan mencatatkan peningkatan bulan ke bulan dalam bilangan tenaga buruh iaitu sebanyak 0.2% kepada 16.54 juta orang.
Perkhidmatan Tren Ekspres Khas Keluarga Malaysia EKMM diteruskan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB. Disediakan sempena sambutan Hari Raya Aidiladha, perkhidmatan dari stesen KL Sentral ke Tumpat Kelantan itu akan memulakan perjalanan pada 11 malam esok. Wartawan Nur Leila Muhammad Noor berkesempatan melihat persiapan akhir EKMM. Bagi memastikan keselesaan penumpang sepanjang perjalanan, kerja-kerja persiapan kos EKMM giat dilaksana para petugas. Okay, kita akan buat pemeriksaan di bahagian bawah ataupun kita panggil under frame untuk memastikan keadaan keselamatan dalam keadaan baik, peralatan semua dalam keadaan yang baik, berfungsi dengan baik. Tren khas ini menawarkan 696 tiket yang telah habis dijual. Bagi perkhidmatan tren khas ini, KTMB menawarkan harga tiket sebanyak RM55 sehingga RM83. Dan tiket-tiket ini pun sebenarnya telah habis dijual bagi perjalanan pada 8 Julai. Namun demikian, bagi tarikh 12 Julai masih lagi terdapat kekosongan dan KTMB menjangkakan tiket-tiket ini akan habis tidak lama lagi. Perkhidmatan khas yang disediakan KTMB ini bagi membolehkan keluarga Malaysia selesa pulang ke kampung dan menjimatkan masa perjalanan sekaligus mengurangkan kesesakan trafik di lebuh raya. Why do we tell you stories? Relevant, New, efficient, accurate. reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Baik, berita perdana malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Syarul Islam, silakan. Baik, terima kasih. Pemain beregu negara teruskan kemarahan di Masters Malaysia. Terengganu FC singkir Kedah Darul Aman untuk ke suku akhir Piala FA. Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syarul Islam. Untuk edisi sukan malam ini, kita mulakan dengan perkembangan kejohanan Badminton Masters Malaysia 2022. Pemain beregu lelaki utama negara Evan Chia Sehuyik menepati sasaran mara ke suku akhir, menumpaskan gandingan Korea Kim Ji-gung dan Kim Sa-rang dalam aksi straight set 21-18, 21-18. Meskipun diberi tentangan sengit, namun gandingan negara yang juga pilihan kelima kejohanan berjaya memenangi perlawanan dalam tempoh 34 minit. Laluan Aaron dan Wu Yik pada set pertama nyata sukar apabila Gi Jong dan Sarang memberi saingan hebat sebelum pasangan negara menang 21-18. Aaron dan Wu Yik kekal tenang menguasai set kedua meskipun diasak hebat pasangan berpengalaman dari Korea itu untuk memenangi perlawanan dengan keputusan 21-18. Lebih enjoy
sikit lah, lebih patient. So buat kita pun tak rush sangat dalam court. Walaupun kita boleh tengoklah masalah kita bila leading orang kena kerja balik, itu macam dekat kita dah biasa happen macam ni. Esok Aaron dan Wu Yip akan berdepan gandingan Taiwan Chang Ko-chi dan Po Liwei di peringkat suku akhir. Dua beregu wanita negara, Pearly Tan dan M. Tinah serta anak Cheong Ching Yik dan Teo Mei Jing melakar kejutan mara ke suku akhir selepas menewaskan pemain pilihan kejohanan. Pearly dan Tinah menewaskan pilihan keempat kejohanan Yuki Fukushima dan Sayaka Hirota dari Jepun 21-14, 21-19. Manakala Anna Mei Jing menumbangkan pilihan kelima kejohanan juga dari Jepun, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara dengan keputusan 21-11, 21-15. Bersaing sengit pada awal set pertama, Anna Mei Jing semakin menjarakkan diri pada kedudukan mata ke-13, seterusnya menutup set pertama dengan kemenangan 21-11. Meskipun Matsumoto Nagahara cuba bangkit, namun corak permainan pantas ditampilkan gandingan negara yang menghuni ranking ke-37 dunia itu memastikan set kedua menjadi milik mereka dengan keputusan 21-15. Pearly Tinah yang turun selepas itu tampil garang menumpaskan Fukushima Hirota 21-14 pada set pertama. Walaupun gandingan Jepun yang berada di ranking kedua dunia itu kembali memperkemas aksi pada set kedua, namun Pearly Tinah kekal tenang untuk menang set kedua dengan keputusan 21-19. Anna dan Mei Jing bakal bertemu wakil Korea Jeong Na-eun dan Kim Hae-jeong pada suku akhir esok. Manakala Pearly dan Tinah bakal berdepan cabaran lebih sukar menentang juara terbuka Malaysia 2022 Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhani dari Indonesia. Sementara itu, Anna dan Mei Jing menyifatkan kemenangan ini sebagai membalas dendam kekalahan kepada lawan sama semasa suku akhir terbuka Malaysia. Kita ada fikir rasa kita punya yang tak cukup main hari itu. So kita try untuk bagikan dalam game ini dan untuk tengok macam mana kita punya game sampai mana lah. Itu fikiran tak banyak lah, hanya fokus apa yang kita kena buat saja. Last week kami kalah kerana kami punya mental tak cukup strong semasa mereka kerja balik. Dan kali ini saya rasa kami buat yang baik lah. Masa mereka ambil 1-2 poin, kami dapat tahan itu pressure dan ambil balik lagi banyak poin. Meskipun sedar bakal berdepan lawan sukar esok, namun Pearly dan Tinah yakin mampu melakar kejutan sama dengan berbekalkan sokongan padu penonton di Stadium Axiata. The most important is to keep calm and focus on our gameplay and don't think too much, and of course don't be too rushing because sometimes when we too rush we did a lot of silly mistakes. The main thing is just to focus well on our part, reduce the simple mistakes and be more aggressive in our gameplay. Baik, di sebelah pagi, pemain perseorangan wanita negara Goh Jin Wei terpaksa akur tewas kepada pemain ranking kedua dunia dari Taiwan, Tai Zhu Ying dalam aksi rubber set pada pusingan kedua. Wakil tunggal perseorangan itu tumbang kepada juara terbuka Indonesia 2022 dengan keputusan 21-16, 7-21, 21-9 dalam tempoh 42 minit. Bermula baik dengan sokongan padu penyokong, Jin Wei banyak memaksa Zhu Ying melakukan kesilapan untuk menguasai set pertama 21-16. Zhu Ying bagaimanapun mula mendapat rentak pada set kedua yang menyaksikan beliau menang mudah set tersebut dengan keputusan 21-7. Jin Wei yang terus bergelut dengan masalah kecergasan terus tenggelam pada set penentuan dengan kekalahan 21-9. I think I put like 200% in the first game, so that's why for the second and third game I couldn't like focus on my one, and that's where our gap is there for the real gap lah. The second and third. So the first I think is just lucky she made a lot of mistakes.
Terdahulu, Jin Wei berjaya menumbangkan pemain Amerika Syarikat Zhang Beiyuan pada pusingan awal semalam meskipun mengakui tidak cergas penuhnya. Pada Masters Malaysia 2019, Jin Wei berjaya mara ke separuh akhir sebelum tewas kepada pemain Thailand Ratchanok Itanon. Beralih ke perkembangan bola sepak Piala FA 2022. Terengganu FC TFC mengesahkan tempat di peringkat suku akhir selepas melakar kemenangan tipis 1-0 ke atas Kedah Darul Aman KDA FC malam tadi. Dalam aksi pusingan kedua yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu, pasukan tuan rumah bermula garang dengan menampilkan corak menyerang. Tidak menunggu lama, Muhammad Faiz Nasir menceriakan lebih 11,000 penyokong tuan rumah pada minit ke-6 menerusi tandukan cantik hasil umpanan pemain sensasi negara Faisal Abdul Halim sekaligus memastikan TFC berada di depan dengan jaringan 1-0. Bersambung di babak kedua, pasukan pelawat menggandakan asakan untuk memburu gol penyamaan. Biarpun TFC hanya bermain 10 pemain, selepas pemain import mereka, Pape Diakite dilayangkan kad merah pada minit ke-50, Kedah tetap gagal memanfaatkan peluang tersebut untuk sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan hingga ke whistle penamat. Di suku akhir, TFC bakal bertemu Kuching City FC. Sementara itu, pengendali skuad penyu Nafuzi Zain berkata, walaupun pemain beraksi dalam kepenatan susulan jadual perlawanan yang padat, sokongan pada peminat bola sepak seolah-olah memberi suntikan kepada TFC untuk mengejar kemenangan sekaligus melayakkan diri ke suku akhir Piala FA. Nafuzi akui ia perjalanan yang sukar bagi pasukan, namun dengan usaha, komitmen dan karakter yang dipamerkan barisan pemain membuahkan hasil. Beliau bagaimanapun mengingatkan anak-anak buahnya supaya jangan mudah berasa selesa, sebaliknya perlu terus berusaha keras untuk perlawanan akan datang. Ketua Kontingen Malaysia ke Sukan Commonwealth 2022, Datuk Syahrul Zaman Yahya optimis yakin skuad terjun negara mampu meraih 2 pingat emas di Sukan Commonwealth Birmingham. Beliau yakin dengan kemampuan gandingan Datuk Pandalela Rinong dan Nur Dabita Sabri untuk menyumbang pingat buat negara. Dengan pencapaian mereka di World Championship baru-baru ini, saya rasa kita dah nampak kilauan pingat itu. Namun kita tidak mahu memberikan tekanan kepada mereka. Bagaimana yang saya nyatakan kepada mereka tadi, I want them to have fun. Beliau ditemui media selepas melawat latihan skuad terjun di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil. Datuk Syahrul turut memaklumkan jumlah sasaran emas akan dimuktamadkan pada 15 Julai ini. Ia susulan selepas kejayaan Pandalela dan Nur Dabita menghasilkan gangsa acara 10 meter platform seirama wanita pada kejohanan dunia di Budapest, Hungary baru-baru ini. Pada penampilan di Gold Coast 2018, skuad terjun negara meraih 1 emas menerusi acara 10 meter platform seirama wanita menerusi Cheong Jun Hong dan Datuk Pandalela. Kem terjun turut meraih 2 gangsa menerusi acara sama yang dihasilkan Datuk Leong Mun Yi dan Nur Dabita Sabri. Satu lagi gangsa menerusi Mun Yi, Nur Dabita dalam acara 3 meter papan anjal seirama. Skuad triathlon negara tidak akan meletakkan sebarang sasaran untuk Sukan Commonwealth Birmingham yang akan berlangsung bulan ini. Jurulatihnya Albert Tan menyatakan tindakan itu kerana tidak ingin meletakkan atletnya dalam keadaan tertekan dalam aksi sulung mereka dalam tamasya itu. Namun beliau tetap mengharapkan kedua mereka dapat memberikan keputusan dan aksi yang baik dalam saingan itu nanti. Setakat ni ikut pertandingan dengan ujian masa, so semua memang meningkat. So sebab kita tak push dia orang secara lasak sangat, tapi kita ikut fitness dia orang. Beliau menyatakan perkara itu semasa lawatan Ketua Kontingen CDM Malaysia ke Birmingham 2022, Datuk Syahrul Zaman Yahya di Bukit Jalil. Ketua kedua atlet
triathlon iaitu Isaac Tan dan Chong Jian Kau juga menyatakan mereka telah bersiap sedia bagi menghadapi segala cabaran di tamasya itu nanti. Baik, ini pula perkembangan kejohanan AFF 2022. Pasukan bola sepak wanita kebangsaan terselamat daripada kekalahan selepas mengikat Indonesia 1-1 pada aksi kedua kumpulan A di Stadium Bola Sepak Bahinan Filipina malam tadi. Ketua pasukan yang juga pemain pertahanan, Sefi Sajkor, muncul penyelamat selepas menjaringkan gol penyamaan pada masa kecederaan babak kedua untuk menghadiahkan skuad Malayan Tigres satu mata berharga. Terdahulu gol Indonesia disumbangkan Sheva Imut Furicha minit ke-74 selepas kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan pada separuh masa pertama perlawanan. Keputusan itu menyaksikan skuad bimbingan Jacob Joseph sekali lagi mencatat keputusan seri selepas terikat tanpa jaringan sewaktu menentang Singapura pada aksi pembukaan Isnin lalu. Sekaligus mengumpul dua mata di kedudukan ketiga di belakang pendahulu Filipina dan Thailand di tempat kedua. Malaysia akan meneruskan saingan kumpulan berdepan pasukan tuan rumah esok diikuti aksi bertemu Thailand pada 10 Julai dan skuad B23 Australia pada 12 Julai. Beralih ke perkembangan kejohanan tenis Wimbledon. Rafael Nadal yang cedera mempamerkan kekuatan mentalnya untuk mengatasi pilihan ke-11 Taylor Fritz dalam aksi suku akhir. Nadal berjaya mara ke separuh akhir dengan keputusan 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6. Bergelut dengan kecederaan perut, Nadal kelihatan hampir menamatkan saingan di pertengahan perlawanan, namun dia meraih kekuatan untuk menang dalam tempoh 4 jam 20 minit. Sekaligus meneruskan peluang untuk mengutip gelaran dalam kalender Grand Slam. Pada separuh akhir, Nadal dijadual bertemu pemain Australia, Nick Kyrgios. Kyrgios terdahulu menewaskan Christian Garin 6-4, 6-3, 7-6. Game, set match, Kyrgios. Dan ini perkembangan lumba basikal Tour de France. Pelumba Australia, Simon Clarke, menang peringkat kelima perlumbaan sejauh 157 km. Pelumba Belgium, Wout van Aert, pula mengekalkan kedudukannya sebagai pendahulu keseluruhan. Clarke berjaya muncul juara dalam perlumbaan yang tamat dengan aksi pecutan di laluan berbatu lebih 19 km. Penyandang juara 2 kali, Tadej Pogacar, berjaya mengumpul masa untuk mengatasi kesemua pesaingnya. Taco van der Hoorn dari Belanda pula berada di tempat kedua dengan pelumba Norway, Ewout Boasson Hagen di tempat ketiga. Primož Roglič, salah seorang pelumba pilihan, hilang lebih 2 minit berbanding rakan senegaranya dari Slovenia, Pogacar. Saudara, edisi Sukan 7 Julai 2022 berakhir di sini. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Bersua kembali. Semua 14,306 jemaah haji Malaysia mula bergerak ke Arafah hari ini. 17 bas disediakan dengan pergerakan dilakukan secara berperingkat bermula awal pagi dan dijangka selesai selewatnya tengah malam. Buat julung kali, tilam dan bantal disediakan buat setiap jemaah haji muassasah di Arafah. Selain itu, bekalan elektrik disalur terus dari pencawang utama, bukan lagi bantuan mesin generator. Menerusi dua penambahbaikan penting tersebut, jemaah akan dapat lebih keselesaan berwukuf selain mengelak gangguan elektrik yang menjejaskan ibadah mereka.
Dengan itu diharapkan bahawa bekalan elektrik itu lebih baik dan lebih stabil, kerana pada tahun ini kita akan menggunakan kemah-kemah yang menggunakan penghawa dingin. Jadi dengan itu memerlukan kepada bekalan elektrik yang banyak, insya-Allah. Memandangkan operasi masyair lebih mencabar, Datuk Seri Said Saleh menuntut kekuatan mental dan fizikal jemaah selain kesabaran, terutama ketika perlu berjalan pergi dan balik sejauh 10 km untuk melontar di Mina. 109 petugas kebajikan dan 191 petugas kesihatan telah bersiap sedia di masyair untuk menyambut ketibaan jemaah haji Malaysia. Datang untuk mencari keredaan Allah, memohon keampunannya. Artis legenda tanah air Man Bai atau nama sebenar Abdul Rahman Osman turut berpeluang mengerjakan ibadah haji bersama-sama lebih 14,000 jemaah Malaysia yang lain. Ya, laporan Faisal Jamal di Mekah. Ditemui di penginapan Maktab 46, Man Bai menganggap kehadirannya ke Tanah Suci sudah ditentukan Yang Maha Esa dan merupakan peluangnya untuk memohon keampunan serta mendapat seberapa banyak ganjaran dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak perbaiki diri saya sebagai manusia di dunia dan di akhirat ni. Kerana saya banyak dosa. Banyak benda saya lakukan kat dunia yang Allah saja tahu. Jadi saya ingin memohon pada dia lah untuk ampunkan dosa saya, supaya apabila saya mati nanti azab kubur tu tidaklah terlampau tersiksa sangatlah. Man Bai turut tidak kisah untuk berada dalam kumpulan haji muassasah, bukan haji berpakej seperti artis lain, kerana selain memperolehi pengalaman sebenar haji, tujuannya tidak lain adalah untuk mencari keredaan ilahi. Beliau sempat menitip doa agar rakan-rakan di dalam industri hiburan terus dipermudahkan dalam menjalani urusan seharian mereka. Maafkanlah andai lagu ini mengganggu ruangan hidupmu. Kau senyumlah sekadar memori kita di arena ini. Kau ilhamku, kau ilhamku. Faisal Jamal, Mekah Al-Mukarramah, RTM. Baik, menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha hujung minggu ini, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menasihatkan orang ramai terus berwaspada ketika menziarah. Saranan itu bagi membendung peningkatan kes harian COVID-19. Memuat naik nasihat itu menerusi ciapan di Twitter rasmi beliau. Khairi juga berkata orang ramai perlu memakai pelitup muka apabila berada di kawasan tertutup dan sesak selain mengamalkan TRIIS, iaitu uji lapor asing maklum dapatkan rawatan. Orang ramai dinasihat melakukan ujian kendiri sebelum balik kampung. Bila berkata sambutan Hari Raya Aidilfitri lepas menyaksikan bilangan kes harian COVID-19 meningkat kepada 3,410 kes pada 12 Mei yang antara lain berpunca peningkatan kadar pergerakan dalam masyarakat dan aktiviti berkumpulan. Tiada keperluan mewujudkan suruhanjaya siasatan awam bagi mengenal pasti punca bencana banjir dan fenomena kepala air di Baling Kedah Isnin lalu. Menteri Tenaga dan Sumber Asli Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, pelbagai jabatan teknikal berkaitan sedang membuat siasatan termasuk punca kejadian. Siasatan mengenainya dijangka selesai dalam tempoh terdekat. Saya percaya jabatan berkaitan sedang mengadakan siasatan. Jabatan berkaitan lah. Kalau kawasan ini kawasan penanaman semula, ladang hutan dan sebagainya, jabatan perhutanan, jabatan. Jadi saya tak nak sentuh kerana selagi sebagaimana yang Mak MB sebut lah. Ini kita serah kepada jabatan-jabatan berkaitan untuk buat siasatan dan membuat satu finding.
Jadi saya rasa tak perlulah RCI dan sebagainya. Jadi jabatan kita pun sudah ada kemampuan kepakaran yang tersendiri dah. Datuk Seri Taqiyuddin turut menolak andaian bahawa jabatan berkaitan lambat mengenal pasti lokasi berisiko. 4 pertuduhan dikenakan terhadap bekas calon bebas Dewan Undangan Negeri Dun Tanjung Papat, termasuk membuat komunikasi jelik terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan UMNO menerusi aplikasi TikTok dan YouTube. Tertuduh Julfazli Syih Ahmad bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas kesemua pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Nur Hasniah Abdul Razak. Tertuduh didakwa membuat dan memulakan penghantaran komunikasi jelik memaknai 2 video dengan niat menyakitkan hati orang lain menggunakan aplikasi TikTok atas nama Kingmaker dan YouTube Kingmaker Politik. Tertuduh juga didakwa kerana gagal memberi kata laluan kepada laman profil TikTok atas nama Kingmaker dan YouTube Kingmaker Politik yang diminta oleh pihak polis pada 5 Julai lalu di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah IPD Dang Wangi. Setelah mendengar permohonan daripada kedua-dua pihak, Hakim Nur Hasniah kemudian membenarkan ikat jamin RM14,000 bagi kesemua pertuduhan serta syarat tambahan oleh pihak pendakwaan. Mahkamah menetapkan 29 Ogos depan untuk sebutan kes bagi kesemua pertuduhan itu. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM mengadakan pertemuan dengan Kerajaan Negeri bagi membincangkan cadangan cukai hiburan. Melalui pertemuan itu, Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin akan mencadangkan supaya pihak berkuasa tempatan PBT tidak mengenakan cukai hiburan yang terlampau tinggi kepada penggiat industri seni dan perfilman negara. Perkara ini memanglah patut diperjuangkan oleh penggiat seni, penggiat filem dan juga masyarakat. Saya akan round jumpa Kerajaan Negeri supaya berbincang dengan PBT, janganlah ceh main. Boleh 10% sudahlah. Bercakap selepas pelancaran Super Tele Penanggal Mak Kiah di Putrajaya, beliau berkata KCOM memberi sokongan penuh kepada penggiat industri untuk memperbanyakkan karya hasil tempatan, seterusnya meningkatkan pendapatan para penggiat industri kreatif. Kita nak minta tajaan daripada telco sendiri untuk bantu. Jadi antara road untuk Oscar ni kita nak buat filem-filem yang sejarah yang ada market antarabangsa. Sebab ini adalah hasrat menteri sendiri. Baru-baru ni menteri telah melawat Bangkok dan dia balik, dia dah bagi tahu kalau boleh kita nak adakan filem yang ada sedikit sentuhan antarabangsa ni, kalau boleh dengan jiran dulu, supaya kita pun juga akan adakan beberapa insentif istimewa. Makhluk air aneh ditemukan, cetus tanda tanya. Saksikan dalam hashtag. Bangkai makhluk aneh dan mengerikan ditemui terdampar di pesisir pantai Mesir. Makhluk ini tidak mempunyai mata, bergigi tajam dan lubang di bahagian belakang kepala. Bagaimanapun, ada yang mendakwa kemungkinan besar ia adalah spesies belut moray. Seorang remaja berjaya menaikkan ikan air tawar berwarna putih yang jarang ditemui. Ikan tergolong dalam spesies ikan keli biru dipancing Edward Sarumians di Sungai Tennessee. Spesies terbesar di Amerika Utara yang kebiasaannya berwarna kelabu kebiruan ini akhirnya dilepaskan kembali ke sungai. Baik, ini pula buat pertama kali rangka dinosaur Gorgosaurus akan dilelong. Sesi lelongan rangka setinggi 3 meter dan 6 meter panjang itu akan berlangsung di New York 28 Julai ini. Ditemui di Montana, Amerika Syarikat pada 2018, ia dijangka membawa pulangan mencecah $8 juta Amerika. Gorgosaurus dikatakan hidup 77 juta tahun lalu serta didakwa lebih ganas dan pantas berbanding T-Rex. Baik, berita perdana 7 Julai 2022 berakhir di sini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.